Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita dalam siri video Adventures of Al-Quran yang dibawakan oleh Pusat Pengajian Al-Baghdadi Seksyen 14 Petaling Jaya. Hari ini kita akan berkenalan dengan surah Al-Furqan, iaitu surah yang ke-25 dalam Al-Quran. Surah Al-Furqan ini terdiri daripada 77 ayat dan dia termasuk dalam golongan surah Makkiyah yang bermakna ia diturunkan sebelum hijrah. Dinamai Al-Furqan yang ertinya pembeza diambil dari kata Al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Yang dimaksudkan dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Jadi nama lain bagi Al-Quran juga ialah Al-Furqan. Al-Quran dinamakan Al-Furqan kerana dia membezakan antara yang hak dengan yang batil. Maka pada surah ini pun terdapat ayat-ayat yang membezakan antara kebenaran, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebatilan, kepercayaan syirik. Di dalam surah ini juga terdapat kisah-kisah yang menarik. Antaranya kisah Nabi Musa AS, kisah Nuh AS dan kisah kaum Thamud dan kaum Syu'aib AS. Tetapi tidak diceritakan secara detail. Kisah itu kita boleh rujuk pada ayat 35 surah Al-Furqan yang bermakna Allah berfirman yang maksudnya dan sesungguhnya kami telah memberikan Alkitab, iaitu kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun, iaitu Nabi Harun, saudaranya. Jadi Nabi Harun adalah saudara kepada Nabi Musa. Jadi mereka berdua adalah adik-beradik. Jadi Nabi Harun adalah saudaranya, menyertai dia sebagai wazir. Jadi sebagai pembantu Nabi. Dia juga Nabi dan menjadi pembantu Nabi Musa AS. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Jadi Allah memerintahkan mereka berdua berdakwah kepada Fir'aun dengan pengikutnya, tetapi akibat keingkaran mereka, mereka telah diazab dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian pada ayat yang ke-37, dan telah kami binasakan kaum Nuh tak kala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Jadi kaum Nabi Nuh AS, jika kita tengok pada kisah dia, Nabi yang diutus kepada mereka atau Rasul yang diutus kepada mereka ialah cuma Nabi Nuh AS. Tetapi Allah sebut di sini mereka mendustakan Rasul-Rasul. Seolah-olah Allah telah mengutus kepada mereka banyak Rasul. Tetapi Nabi yang diutuskan kepada mereka hanyalah Nabi Nuh AS. Jadi ini maksud yang tersirat di sebalik ayat ini ialah di mana apabila kita mendustakan seorang saja Rasul, ia bermakna kita telah mendustakan seluruh Rasul. Kerana semua Rasul membawa mesej yang sama, iaitu supaya tidak menyembah selain Allah. Kerana itu kita orang Islam tidak cukup hanya beriman dengan Nabi Muhammad SAW saja. Kita juga kena beriman dengan Nabi-Nabi sebelum baginda. Seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan seterusnya. Kemudian kaum Nabi Nuh ni apabila kebanyakan mereka mendustakan Nabi Nuh AS, mereka telah diazab dengan ditenggelamkan mereka dalam banjir yang besar. Kemudian ayat 38, dan kami binasakan kaum Ad dan kaum Thamud dan penduduk Ras, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Baik, tentang kaum Ad. Kaum Ad ini ialah kaum yang Allah utuskan kepada mereka seorang Rasul yang namanya Hud, Nabi Hud AS.
Maka apabila mereka mendustakan Nabi Hud AS, Allah telah mengirimkan angin taufan yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari berterusan, sehingga mereka semua mati bergelimpangan. Dan kaum Samud pula, siapakah Nabi yang diutuskan kepada mereka? Iaitu Nabi Salih AS. Maka sebahagian mereka juga mendustakan Nabi Salih AS. Maka Allah telah mengazab mereka dengan gempa yang dahsyat sehingga mereka semua mati bergelimpangan juga. Jadi itulah perakhiran bagi orang-orang yang telah mendustakan para nabi, para rasul terdahulu. Maka pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah ini ialah kita wajiblah beriman kepada setiap apa yang disampaikan oleh Rasul kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, tanpa ada keraguan sedikit pun. Di dalam surah ini juga ada juga diceritakan hukum hakam tidak boleh mengabaikan Al-Quran, larangan menafkahkan harta secara boros atau kikir, iaitu kedekut, larangan membunuh atau berzina, larangan memberikan persaksian palsu, dan pelbagai lagi ayat-ayat menarik yang terdapat di dalam surah ini. Baik saudara-saudari yang dirahmati Allah, itu saja untuk kali ini. Moga dengan perkongsian saya ini dapat menjadikan saudara-saudari tertarik untuk mendalami surah Al-Furqan ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi